Selamat datang ke KWK Accounting. Saya Kalai. Dalam sesi ini kita akan belajar berkaitan dengan konsep kos, iaitu maksud kos dan istilah-istilah kos yang digunakan bagi membantu mengukur produk jabatan atau lain-lain item yang memerlukan pengukuran kos yang berasingan. Konsep kos ini adalah sangat penting kerana semua aktiviti perniagaan melibatkan kos. Anda perlu tahu macam mana untuk mengaitkan kos kepada sesuatu aktiviti, unit atau jabatan. Dalam proses pengukuran, anda perlu tahu adakah kos itu perlu diperuntukkan terus atau diagihkan kepada sesuatu produk, jabatan atau aktiviti. Ingat perkataan peruntukan terus dan juga perkataan diagihkan. Kerana perkataan-perkataan ini akan digunakan banyak kali dalam proses pembelajaran perakaunan pengurusan. Mengapa kita perlukan pengukuran kos yang betul? Pengukuran kos ini penting untuk mencapai tujuan perakaunan pengurusan. Misalnya, bagi pengukuran kos produk, kos kerja, kos proses untuk penilaian inventory dan penetapan harga, pengukuran kos produk, kos jabatan yang dianggarkan bagi perancangan, pengukuran kos sebenar yang telah berlaku bagi kawalan, pengukuran kos-kos bagi setiap alternatif bagi pembuatan keputusan. Mari kita lihat kepada istilah-istilah kos sekarang. Pada mulanya, maksud kos. Kos adalah sumber-sumber yang telah dikorbankan bagi satu tujuan tertentu. Sumber ini merujuk kepada tunai yang telah dibayar atau perlu dibayar bagi perkhidmatan yang digunakan serta peralatan atau aset bukan semasa perniagaan yang digunakan untuk tujuan tersebut. Istilah kedua yang penting sekali, object cost, merujuk kepada apa yang perlu diukur. Sebelum memulakan proses pengukuran anda mesti tentukan apa yang anda ingin ukur. Produk, jabatan, individu, kerja, atau lain-lain. Terdapat dua jenis objek kos, iaitu pusat kos dan unit kos. Pusat kos merujuk kepada ukuran kos bagi satu lokasi pengeluaran atau servis, satu fungsi, satu aktiviti atau satu item peralatan. Jika anda ingin mengukur kos bagi menguruskan setiap jabatan di organisasi anda, setiap jabatan dalam istilah konsep kos ini dikenali sebagai pusat kos. Unit kos pula merujuk kepada ukuran yang diperlukan bagi satu unit produk atau servis. Ingat dan faham istilah-istilah ini kerana ia akan digunakan secara meluas dalam perakaunan pengurusan. Dalam slide ini, saya bezakan antara pusat kos dan unit kos. Pada mulanya, dari aspek perbezaan objek kos, iaitu apa yang diukur, bagi pusat kos, pengukuran kos adalah untuk sesebuah jabatan, lokasi, individu, mesin atau kelompok mesin. Bagi unit kos pula, pengukuran adalah untuk satu produk atau satu servis. Apakah tujuannya bagi pusat? Bagi pusat kos, penentuan kos dibuat untuk tujuan perancangan dan kawalan. Bagi unit kos pula, tujuannya adalah untuk penilaian, inventory dan penetapan harga. Dari segi aspek ciri pula, sesuatu pusat kos terdiri daripada pusat kos pengeluaran dan pusat kos perkhidmatan. Maksud pusat kos pengeluaran dan pusat kos perkhidmatan adalah pusat kos pengeluaran terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran produk, manakala pusat kos perkhidmatan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Tetapi pusat kos perkhidmatan ini memberi perkhidmatan kepada pusat kos pengeluaran. Dari segi flexibility,
pusat kos boleh diubah, iaitu boleh distrukturkan semula supaya operasi jabatan lebih efisien, manakala unit kos tidak boleh diubah. Saya hendak terangkan kepentingan objek kos di sini. Ini adalah konsep asas yang anda perlu tahu supaya teknik-teknik pengekosan dapat difahami dengan senang. Ada dua kepentingan. Objek kos memerlukan anda mengenal pasti apa yang perlu diukur. Adakah itu satu pusat kos ataupun unit kos. Yang kedua, apabila objek kos ditentukan, ia membantu anda menentukan semua kos yang terlibat. Adakah kos yang terlibat itu kos langsung, iaitu kos yang boleh dikesan secara langsung kepada pusat kos atau unit kos, ataupun kos tak langsung, iaitu kos yang tidak boleh dikesan secara langsung kepada pusat kos atau unit kos. Saya ingin bagi satu contoh di sini. Katakan seorang ayah ingin mengukur kos penyaraan anaknya. Langkah yang pertama, penentuan objek kos, iaitu anak satu, kita namakan Andrew, dan anak dua, kita namakan N. Langkah yang kedua, kita perlu kumpulkan semua kos-kos yang terlibat. Dan kos-kos yang terlibat ini terdiri daripada kos langsung dan kos tak langsung. Kos langsung ini kita boleh kesan secara langsung kepada anak satu dan anak dua, iaitu Andrew dan Annie. Contoh kos langsung di sini adalah seperti yuran sekolah, yuran tuition, duit kocek, tambang bas sekolah dan sebagainya. Manakala contoh kos tak langsung adalah sewa rumah, kadar bayaran, kos masakan dan makanan dan sebagainya. Kos langsung akan diperuntukkan terus. Ingat perkataan ini. Akan diperuntukkan terus kepada Andrew dan Annie. Kerana kita dapat kesan terus kepada Andrew dan Annie. Manakala kos tak langsung, oleh kerana kita tidak boleh kesan secara langsung kepada Andrew dan Annie, perlu diagihkan. Ingat perkataan ini. Diagihkan. Diagihkan kepada Andrew dan Annie. Bagaimana kita agihkan? Kita mesti menggunakan satu asas yang munasabah. Asas yang munasabah mungkin macam sewa rumah. Andrew ada biliknya sendiri, Annie mempunyai biliknya sendiri. Jadi luas ruang biliknya akan digunakan sebagai satu asas untuk mengagihkan sewa rumah kepada Andrew dan Annie. Dalam slide sebelum ini, saya telah memberi satu contoh objek kos berkaitan dengan ayah yang ingin mengukur kos penyaraan setiap anaknya. Sekarang mari kita kaji apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran perakaunan pengurusan, iaitu pengukuran yang diperlukan dalam sesebuah organisasi perkilangan. Kita lihat kepada dua keadaan yang lazim berlaku dalam organisasi. Keadaan yang pertama, pusat kos dijadikan sebagai objek kos, dan keadaan yang kedua, unit kos dijadikan sebagai objek kos. Dalam kes di mana pusat kos dijadikan sebagai objek kos, semua kos yang terlibat akan dikenal pasti dan dikumpul. Kos ini akan diasingkan kepada kos langsung dan kos tak langsung. Kos langsung yang spesifik ataupun boleh dikesan kepada sesuatu jabatan akan diperuntukkan terus. Contohnya, gaji penyelia yang terlibat dalam jabatan satu sahaja. Jadi gaji penyelia ini akan diperuntukkan terus ke jabatan satu sahaja. Kos tak langsung pula akan diagihkan kepada semua jabatan mengikut asas tertentu.
contohnya sewa kilang, akan diagihkan kepada semua jabatan mengikut asas luas ruang setiap jabatan dalam kilang tersebut. Apabila unit cost menjadi objek kos, proses pengukuran adalah melalui dua peringkat. Kos langsung yang terlibat secara langsung kepada unit produk akan diperuntukkan terus, contoh kos bahan mentah dan kos berlangsung, manakala kos tak langsung akan diperuntukkan dan diagihkan kepada jabatan sebelum diagihkan kepada unit produk. Anda mesti faham konsep ini dengan baik kerana semua teknik-teknik pengekosan yang kita akan belajar akan menggunakan konsep diperuntukkan terus dan diagihkan. Jadi sebelum anda boleh diperuntukkan terus dan diagihkan sesuatu kos, you perlu kenal pasti objek kos dahulu, dan selepas anda kenal pasti objek kos, you mesti kenal pasti kos itu kos langsung ataupun kos tak langsung. Jadi ingat, please understand this very well so that you would not face any problem in your management accounting studies. Dalam perakaunan kewangan, anda lebih menggunakan istilah belanja untuk mewakili kos. Dan anda juga tahu bahawa belanja ini adalah dua jenis, iaitu belanja modal dan belanja hasil. Di mana belanja modal merujuk kepada perbelanjaan atas aset tetap dan belanja hasil adalah perbelanjaan bagi tempoh semasa untuk menguruskan perniagaan. Dalam perakaunan pengurusan, istilah kos digunakan kerana tumpuannya adalah kepada pengukuran objek kos, terutamanya kos produk, secara detail. Maka, istilah kos dianggap sebagai lebih sesuai dalam keadaan ini. Istilah kos dalam perakaunan pengurusan boleh merujuk kepada aset atau belanja. Jika aset, ia sama dengan belanja modal, satu kos yang belum lupus. Jika merujuk kepada kos produk, kos yang boleh diinventorikan. Jika belanja, ia merujuk kepada belanja hasil atau kos yang sudah lupus digunakan. Belanja ini tidak boleh diinventorikan seperti kos barang dijual. Belanja juga dikenali sebagai kos tempoh dalam perakaunan pengurusan. Sekian, terima kasih. Baca nota dan buat latihan-latihan dalam modul STPM Perakaunan K2 di laman web www.kwkaccounting.com.